11.35 tengah hari pada 25 Oktober 2024, Pusat Kawalan 999 Polis Kontingen Pahang menerima berpuluh-puluh panggilan kecemasan. Suara di hujung talian, semuanya menyampaikan kandungan yang sama, membuatkan sesiapa sahaja yang mendengarnya meremang bulu roma. Kes pembunuhan pengantin lelaki membunuh pengantin perempuan di atas pentas di sebuah majelis perkawinan di Raja. Hanya beberapa menit kemudian, arahan amaran tahap tertinggi dikeluarkan. Pasukan Polis 999 bersama Polis Daerah Kuantan serentak bergerak, bunyi siren bergema di sepanjang Jalan Sultan Ahmad Shah. Apabila tiba di lokasi, keadaan di sana amat huru-hara. Seluruh pusat majelis perkahwinan itu sesak dengan orang ramai yang bertolakan, menjerit, dan menangis. Jambangan bunga perkahwinan bertaburan, meja dan kerusi terbalik, lantai dipenuhi tompokan arak dan darah. Muzik perkahwinan yang baru sahaja berhenti digantikan dengan jeritan-jeritan nyaring yang bergema di seluruh dewan. Di tengah-tengah orang ramai itu, beberapa saksi dengan gemetar memegang anggota polis, mulut mereka berulang kali menyebut dalam keadaan panik. Saya nampak pengantin lelaki itu memegang botol arak dan menghentam kepala pengantin perempuan, kemudian dia terus rebah. Di luar, pihak berkuasa segera mengepung seluruh kawasan. Ambulans, kereta polis, dengan lampu biru dan merah berkelip menerangi seluruh jalan. Di dalam, pasukan penyiasat dengan pantas memasuki kawasan pentas, tempat di mana hanya beberapa menit yang lalu, muzik perkahwinan masih berkumandang meriah. Kini, ia menjadi satu pemandangan yang mengerikan. Riben-riben putih berlumuran darah. Gaun pengantin putih terhampar di atas lantai yang merah. Para tetamu ketakutan bersembunyi di tepi dinding. Ada yang terduduk menangis, ada yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Semua orang terkejut dengan satu soalan yang sama. Mengapa pengantin lelaki membunuh pengantin perempuannya sendiri di majelis perkahwinan mereka? Apabila Senior Asisten Komisioner Rahman bin Hashim, Ketua Polis Daerah Kuantan, tiba di pusat majelis perkahwinan di Raja, keadaan di lokasi kejadian sudah terjejas teruk. Lebih 200 tetamu yang hadir panik, cuba mencari jalan keluar. Tangisan, jeritan, bunyi meja kerusi ditolak, semuanya bercampur menjadi satu bunyi yang hingar-bingar, sehingga sesiapa yang baru tiba pasti tergamam. Dengan serta-merta, Tuan Rahman mengeluarkan arahan untuk mengepung seluruh kawasan, meminta semua kaki tangan dan tetamu untuk kekal di dalam bagi membantu siasatan. Pintu utama disekat, laluan kecemasan dikawal ketat. Di tengah-tengah keadaan itu, di atas pentas yang sepatutnya menjadi simbol cinta, kini menjadi pusat tragedi. Pengantin perempuan, Farah Adila, 26 tahun, terbaring kaku di tengah lantai majelis. Gaun pengantin putih bersihnya kini dipenuhi tompokan merah. Berdekatan dengannya, pengantin lelaki, Amirul Hakim, 28 tahun, terduduk, tangannya masih memegang serpihan botol arak yang pecah, matanya kosong, mulutnya terkumat kamit menyebut perkataan yang tidak bermakna. Tiada siapa yang berani mendekatinya. Seorang kaki tangan pusat majelis perkahwinan memberitahu polis dengan suara tersekat-sekat. Apabila kami terdengar bunyi pecah, kami melihat ke atas dan mendapati pengantin perempuan sudah rebah. Pengantin lelaki hanya berdiri di situ, tangannya menggelitar, botol arak itu pecah separuh. Pasukan forensik segera mendekati, mengesahkan mangsa telah meninggal dunia di tempat kejadian. Disyaki akibat kecederaan parah di kepala disebabkan oleh objek tumpul dan keras. Sementara siasatan bedah siasat dihentikan sementara, menunggu pasukan teknikal jenayah, para penyiasat mula mengumpul keterangan saksi pertama, yaitu mereka yang duduk di meja paling hampir dengan pentas. Seorang wanita pertengahan umur, makcik kepada pengantin perempuan, dengan muka pucat dan menggeletar, menunjuk ke arah skrin LED besar yang masih menyala.
Video itu menunjukkan Farah curang dengan bekas kekasihnya sejurus sebelum majelis perkawinan. Semua orang terdiam, kemudian Amirul melihat ke atas, memecahkan botol arak dan meluru ke arahnya. Kata-kata itu membuatkan seluruh pasukan penyiasat terdiam seketika. Sebuah video curang ditayangkan di tengah-tengah majelis perkawinan. Sejurus selepas itu, beberapa saksi lain dari pengapit perempuan, pengapit lelaki, hinggalah tetamu mengesahkan mereka melihat klip video sensitif itu ditayangkan di skrin besar hanya beberapa minit sebelum kejadian berlaku. Pasukan teknikal segera memeriksa proyektor dan sistem penyiaran video pusat majlis perkawinan itu. Di dalam slot USB, masih terdapat sebuah pemacu USB kecil berwarna hitam yang dikenal pasti sebagai peranti yang mengandungi video yang ditayangkan sebelum pembunuhan itu. Suasana di dalam dewan ketika itu amat tegang, sehingga sukar untuk bernafas. Keluarga kedua-dua belah pihak terduduk menangis. Ada yang tidak dapat mempercayai kebenaran, ada yang menyalahkan, dan ada yang terdiam kerana terkejut. Di luar, wartawan dan orang awam yang ingin tahu mula berkumpul, menyebabkan polis terpaksa mengukuhkan kawalan keselamatan. Semuanya berlaku dalam beberapa menit yang singkat, tetapi akibatnya adalah sebuah tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Sebuah majelis perkawinan yang gah tiba-tiba bertukar menjadi lokasi pembunuhan. Seorang pengantin perempuan yang cantik menjadi mangsa. Seorang pengantin lelaki menjadi penjenayah kejam. Dan sebuah video misteri menjadi pencetus segala tragedi. Tetapi persoalan terbesar ketika ini ialah siapa yang memasukkan video itu ke dalam sistem tayangan dan apa sebenarnya yang menyebabkan pengantin lelaki, seorang yang baik dan berpendidikan, menjadi begitu ganas. Sejurus selepas mengepung seluruh pusat majelis perkawinan, pasukan petugas khas segera memulakan siasatan di tempat kejadian. SAC Rahman bin Hashim mengetuai secara langsung, mengarahkan pasukan dibahagikan kepada beberapa kumpulan, setiap satu bertanggungjawab ke atas tugas tertentu. Segalanya dijalankan mengikut prosedur yang ketat dan pantas, kerana ini adalah kes yang menggemparkan dengan ratusan saksi dan berlaku di tengah-tengah acara yang ramai. Kumpulan pertama dari Jabatan Siasatan Jenayah ditugaskan untuk menahan dan membawa suspek Amirul Hakim. Apabila polis mendekatinya, Amirul tidak melawan, hanya duduk termenung dengan pandangan kosong. Tangannya masih melekit dengan arak bercampur tompakan merah. Seorang pegawai menceritakan, Amirul tidak berkata apa-apa. Apabila kami menyentuh bahunya, dia hanya mengangguk perlahan, melepaskan botol arak itu, dan mengikut kami seperti orang yang hilang akal. Dia dibawa terus ke ibu pejabat polis daerah Kuantan untuk diasingkan dari lokasi kejadian dan mengelakkan provokasi orang ramai. Kumpulan kedua, yang diketuai oleh Superintenden Azlan bin Ishak, bertanggung jawab mengumpul barang bukti. Di kawasan pentas, mereka menemui leher botol arak yang pecah, serpihan kaca yang bertaburan di lantai, dan yang paling penting, sebuah pemacu USB hitam yang masih terpasang pada komputer yang mengawal sistem tayangan video. Pemacu USB ini dimitrai di tempat kejadian, dengan masa, tanda tangan saksi dicatat, dan dihantar ke bahagian forensik untuk pengekstrakan data. Kumpulan ketiga, pasukan forensik, menjalankan pemeriksaan di tempat kejadian dan ke atas mayat. Pengantin perempuan Farah Adila disahkan meninggal dunia akibat kecederaan kepala yang teruk dengan luka di bahagian pelipis kiri selaras dengan hentaman kuat dari objek tumpul dan keras, sepadan dengan serpihan botol arak yang dipegang oleh Amirul. Darah mengalir di sekitar kepala mangsa, meresap ke dalam permaidani pentas. Semua kesan diambil gambar, ditanda, dan disimpan mengikut prosedur untuk analisis lanjut. Kumpulan keempat bertanggung jawab, mengasingkan dan mengambil keterangan saksi.
Saksi-saksi utama termasuk pengapit perempuan, pengapit lelaki, ibu bapa kedua-dua belah pihak, dan kumpulan tetamu yang duduk berhampiran pentas dibawa ke bilik-bilik berasingan. Setiap orang disoal siasat secara individu untuk mengelakkan maklumat bercampur aduk atau terpengaruh antara satu sama lain. Hampir semua menceritakan urutan kejadian yang sama. Sebuah video aneh tiba-tiba ditayangkan di skrin LED besar menunjukkan gambar pengantin perempuan bersama seorang lelaki lain di sebuah hotel. Bisikan dan perbualan mula kedengaran di seluruh dewan, dan hanya beberapa saat kemudian, pengantin lelaki, Amirul, dengan muka pucat, menggenggam botol arak dan meluru ke arah pengantin perempuan. Beberapa saksi malah mendakwa mereka melihat Amirul menggeletan, mukanya pucat kebiruan, matanya terbeliak seolah-olah hilang kawalan sepenuhnya. Setiap keterangan dicatat dengan teliti, dibandingkan silang untuk memastikan ketepatannya. Di luar, pasukan keselamatan mendirikan sekatan, menghadkan akses media dan orang awam. Semua data kamera litar tertutup CCTV pusat majelis perkawinan, termasuk di koridor, pintu masuk, dan kawasan teknikal, dirampas dan dimitrai pada petang itu juga. Dalam masa beberapa jam, tempat kejadian dibersihkan, semua bukti, saksi, keterangan, dan gambar dikumpulkan sepenuhnya. Laporan awal yang dihantar ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang menyatakan kes pembunuhan di pusat majelis perkawinan di Raja mempunyai unsur luar biasa, disyaki ada pihak yang mengganggu sistem tayangan sebelum kejadian. Ini bermakna, walaupun pembunuhnya sudah jelas, punca sebenar di sebaliknya masih menjadi tanda tanya besar. Petang hari yang sama, selepas selesai tugas di lokasi kejadian, pasukan penyiasat menutup sementara kawasan itu untuk menunggu keputusan analisis dan keterangan suspek. Tetapi di dalam fikiran S.A.C. Rahman, satu keraguan mula timbul bahawa di sebalik kes yang kelihatan mudah ini, mungkin ada tangan lain yang telah merancang segalanya. Di bilik soal siasat nombor 3 Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan, suasana begitu tegang sehingga bunyi detik jam di dinding kedengaran jelas. Berhadapan dengan para penyiasat, Amirul Hakim, pengantin lelaki dan juga suspek utama, duduk diam, kedua-dua tangannya dirapatkan, pandangannya kosong, seolah-olah tiada lagi emosi. Mukanya masih mempunyai kesan arak, beberapa tompokan darah kering melekat di lengan kemeja putihnya. Baju pengantin itu kini hanya menjadi bukti sebuah tragedi. Apabila asisten superintenden Khalid bin Razak memulakan soal siasat dengan soalan mudah, "Awak tahu kenapa awak berada di sini?" Amirul hanya memandang ke atas, suaranya perlahan tetapi jelas dan dingin. "Saya tahu, sebab saya dah bunuh dia. Saya yang bunuh Farah." Tanpa sebarang keraguan, tanpa setitis air mata, ketenangan dalam pengakuannya membuatkan seluruh pasukan soal siasat terdiam seketika. Selepas ditenangkan, penyiasat mula bertanya lebih dalam. "Kenapa awak lakukannya pada hari perkahwinan awak sendiri?" Amirul mengangkat muka, matanya merah, suaranya serah. "Sebab saya dikhianati." Sehari sebelum perkawinan, saya terima satu email pelik berserta satu klip video di mana perempuan yang bakal saya kawini berada bersama bekas kekasihnya di sebuah hotel. Dia berhenti, menggenggam tangannya sehingga buku-buku jarinya memutih. Masa tu saya tak percaya. Saya fikir ia cuma satu gurauan jahat. Tapi bila saya tonton kali kedua, tak dapat dinafikan itu memang dia Farah. Menurut keterangannya, malam sebelum hari perkawinan, Amirul menerima satu email tanpa nama yang hanya mengandungi ayat pendek, "Tonton ini dan tanya diri sendiri, adakah awak berani kawin dengan orang macam ni?" Bersamanya ialah satu klip video berdurasi kurang dari 2 minit.
Dia mengaku dalam keadaan panik. Dia menontonnya berulang kali. Setiap kali menonton, hatinya bagai hancur berkecai. Kesakitan, penghinaan, dan kemarahan membuatkan Amirul hilang pertimbangan. Dia telah menyalin video itu ke dalam pemacu USB dan berpura-pura memberitahu juru teknik bahawa itu adalah video kenangan untuk ditayangkan semasa majlis. Tiada siapa menyangka ia adalah sebahagian daripada rancangan balas dendam kejam yang telah disediakannya sepanjang malam. Saya tak berniat nak bunuh dia, sekurang-kurangnya pada mulanya, kata Amirul, suaranya perlahan. Saya cuma nak dia rasa bagaimana rasanya dihina di hadapan orang lain. Saya nak dia rebah di tempat yang paling dia banggakan. Tapi bila video tu ditayangkan, semua orang berbisik. Saya nampak mata dia panik, merayu. Masa tu, kepala saya hanya nampak merah. Apabila penyiasat bertanya adakah dia menyesal, Amirul diam lama sebelum berkata perlahan, "Tidak, sebab dia khianati saya. Pengkhianat patut terima balasannya." Tanpa sebarang ekspresi, tanpa setitis air mata. Kata-kata itu membuatkan seluruh bilik soal siasat senyap. Para penyiasat mencatatkan bahawa Amirul tidak menunjukkan sebarang tanda dipaksa, tidak melawan, dan mengakui segalanya dengan jelas, selaras dengan keadaan di lokasi kejadian dan keterangan saksi. Walau bagaimanapun, butiran mengenai email tanpa nama dan video misteri itu membuka satu arah siasatan yang baru. Dalam laporan akhir sesi soal siasat, ASP Khalid mencatatkan motif jenayah berpunca daripada kemarahan akibat dikhianati. Modus operandi adalah dengan menyediakan pemacu USB, memuat naik video dan menggunakan sistem tayangan di majlis perkahwinan. Namun, sumber video dan pengirim email masih belum dikenal pasti. Sesi soal siasat berakhir hampir tengah malam. Amirul dipindahkan ke lokap dalam keadaan senyap sepenuhnya. Manakala para penyiasat yang sudah biasa dengan beratus-ratus kes masih meremang bulu roma melihat ketenangan kejam lelaki yang baru sahaja membunuh istrinya pada hari perkahwinan mereka. Dia telah mengaku. Tetapi apa yang ada di sebalik pengakuan itu? Adakah orang lain yang merancang tragedi ini? Atau semuanya hanyalah akibat daripada cemburu buta yang hilang pertimbangan? Jawapannya mungkin terletak pada pemacu USB kecil berwarna hitam yang baru saja dihantar ke bahagian forensik. Walaupun Amirul Hakim telah mengakui semua perbuatannya, dengan pengalaman luas sebagai seorang ketua, S.A.C. Rahman bin Hashim faham benar. Tiada kes yang mudah apabila di sebaliknya ada sebuah kisah cinta, sebuah video, dan satu kematian di tengah-tengah orang ramai. Pagi keesokan harinya, di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan, satu mesyuarat tergempar diadakan. Turut hadir ialah wakil dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Bahagian Forensik, dan Unit Jenayah Cyber. Selepas mendengar laporan awal, S.A.C. Rahman memutuskan untuk menubuhkan satu pasukan tugas khas dengan nama kod KJ2510, mengambil tarikh kejadian sebagai kod rujukan. Beliau berkata perlahan dengan nada serius, "Pembunuhnya mungkin sudah ditahan, tetapi dalangnya masih di luar sana." Kita tidak menyiasat hanya untuk menghukum, tetapi untuk mendedahkan seluruh kebenaran demi si mati dan yang masih hidup. Kata-kata itu membuatkan seluruh bilik mesyuarat senyap. Semua orang faham bahawa kes ini bukan sekadar satu tindakan membunuh, tetapi mungkin satu seri konspirasi licik yang dirancang untuk membawa kepada tragedi. 3 arah siasatan ditetapkan dalam mesyuarat pertama itu. Pertama, sumber video. Pemacu USB yang mengandungi klip itu dianggap sebagai bukti paling penting. Persoalannya ialah siapa yang merekam, siapa yang menghantar, dan kenapa memilih malam sebelum hari perkahwinan.
Unit jenayah cyber ditugaskan untuk mengesan email tanpa nama yang diterima oleh Amirul. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti alamat IP, sumber penghantaran, dan masa ia dihantar. Sementara itu, pasukan technical forensik akan menganalisis metadata dalam file video untuk mengetahui masa, peranti rakaman, dan lokasi sebenar rakaman dibuat. Kedua, identiti lelaki dalam video itu. Menurut keterangan Amirul, lelaki yang bersama Farah ialah Iskandar Shah, bekas kekasihnya. Pasukan petugas bersetuju untuk memanggil Iskandar bagi menjelaskan hubungan mereka dan masa video itu dirakam. Adakah Iskandar tahu dia dirakam? Atau adakah dia sendiri yang menghantar video itu untuk membalas dendam? ASP Khalid yang menyoal siasat Amirul memberi pandangan. Riak wajah Amirul tidak menipu, tetapi dalam ceritanya ada banyak lompong, terutamanya butiran mengenai email tanpa nama. Ia terlalu kebetulan, terlalu tepat pada masanya, membuatkan saya rasa ada dalang di sebaliknya. Ketiga, psikologi dan motif jenayah. Pasukan petugas mencadangkan untuk menjemput pakar psikologi jenayah dari Institut Sains Forensik untuk membantu analisis. Tujuannya adalah untuk menentukan sama ada tindakan Amirul adalah spontan kerana marah atau telah dirancang terlebih dahulu. Jika Amirul mempunyai masa untuk menyiapkan email, menyalin video dan memasangnya ke dalam sistem tayangan, maka ini bukan lagi tindakan di luar kawalan, tetapi satu jenayah yang dirancang. Mesyuarat berlangsung lebih 2 jam. Apabila selesai, SAC Rahman membuat kesimpulan. Satu kes yang dirancang dengan teliti selalunya menyembunyikan niat jahat di sebaliknya. Kita tidak boleh terlepas pandang walaupun satu butiran kecil. Petang itu juga, 3 pasukan penyiasat serentak digerakkan. Pasukan pertama bekerja sama dengan Pusat Majlis Perkawinan memeriksa log projektor dan senarai orang yang pernah mengendalikan komputer pada hari majlis. Pasukan kedua mencari dan mengesahkan identiti lelaki dalam video, yaitu Iskandar Shah. Pasukan ketiga mengesan sumber email tanpa nama melalui sistem rangkaian kebangsaan. Pada masa yang sama, fail mengenai pengantin perempuan, Farah Adila, turut dibuka semula. Pekerjaan, hubungan sosial, senarai rakan, rakan sekerja, dan rakan universiti lama. Tujuannya adalah untuk mencari sesiapa yang mempunyai motif untuk mensabotaj perkawinan ini. Malam itu, di dalam pejabat yang hanya diterangi lampu kuning dari luar tingkap, SAC Rahman duduk termenung meneliti setiap bingkai video dari pemacu USB itu. Gambar yang bergegar, sudut rakaman yang sengit, kelihatan seperti dirakam secara curi menggunakan telefon. Semua butiran kelihatan sahih. Beliau mengeluh perlahan, menghirup kopi yang sudah sejuk sebelum berkata kepada pegawainya, "Ini bukan klip yang direka, ia dirakam oleh orang sebenar." Dan orang yang merakamnya mungkin masih berada di sekeliling kita. Kata-kata itu seperti satu arahan. Daripada sebuah kes yang kelihatan mudah, seorang pengantin lelaki membunuh pengantin perempuan kerana dikhianati. Kes ini secara rasmi memasuki fasa kedua dengan syakwasangka terhadap seorang dalang tersembunyi di sebalik keseluruhan tragedi ini. Adakah Amirul hanya boneka dalam satu rancangan balas dendam yang licik? Dan siapa sebenarnya yang mahu perkahwinan itu bertukar menjadi majlis pengebumian? Daripada data yang diekstrak dari pemacu USB, pasukan petugas khas mengesahkan lelaki yang muncul dalam video bersama pengantin perempuan Farah Adila ialah Iskandar Shah, 28 tahun, kini bekerja sebagai jurutera pembinaan di Kuala Lumpur dan juga bekas kekasih mangsa. Petang itu juga, satu pasukan khas dari Jabatan Siasatan Jenayah telah tiba di apartmen tempat Iskandar tinggal.
Apabila melihat kehadiran polis, Iskandar tidak kelihatan terkejut atau melawan. Dia berdiri diam seketika sebelum berkata perlahan, "Saya tahu hari ini akan tiba. Saya sedia bekerja sama." Di balai polisi, di hadapan pegawai penyiasat, Iskandar Syah duduk menunduk, suaranya tersekat-sekat apabila ditanya mengenai video itu. Selepas beberapa menit berdiam diri, dia mula bercerita satu persatu, perlahan dan berat, seolah-olah setiap perkataan adalah satu torehan pada hati nuraninya. "Ya, orang dalam video itu saya, tetapi saya langsung tidak tahu ada orang merakam secara curi, dan saya sama sekali tidak menghantarnya kepada Amirul." Menurut keterangan Iskandar, dia dan Farah pernah mempunyai hubungan cinta yang mendalam selama hampir 3 tahun. Mereka hanya berpisah apabila Farah memutuskan untuk berpindah kerja ke Kuantan, manakala dia kekal di Kuala Lumpur. Masa berlalu, mereka masih berhubung sebagai kawan lama. Tetapi beberapa hari sebelum perkawinan, Farah tiba-tiba menghubunginya, mengatakan dia mau berjumpa untuk kali terakhir untuk menutup segalanya. Iskandar menceritakan, "Saya menolak." Saya kata, "Awak dah nak kawin, berjumpa hanya akan menambah masalah." Tetapi dia terus merayu, katanya hanya mau mengucapkan terima kasih untuk masa lalu. Akhirnya dia bersetuju. Mereka berdua berjumpa di sebuah kafe kecil, kemudian berjalan-jalan sambil berbual sepanjang petang. Iskandar berkata, pada mulanya semuanya biasa sahaja, sehinggalah Farah mula menangis. Dia kata dia masih rasa bersalah, hatinya masih berat dan hanya mahu meluahkan segalanya sekali ini sahaja. Saya pun lemah. Selepas bertahun-tahun, saya masih sayangkan dia. Mereka meninggalkan kafe dan masuk ke sebuah hotel berdekatan untuk berbual secara pribadi, mengelak daripada dilihat oleh orang yang dikenali. Apa yang berlaku selepas itu semua orang faham. Iskandar menundukkan muka dan mengeluh. Saya tahu ia salah, tapi masa itu saya fikir ia hanya seketika kelemahan, tak sangka ada orang merakamnya secara curi. Saya langsung tak tahu ada kamera dan lebih-lebih lagi tak tahu video itu akan ditayangkan di majlis perkawinan. Dia menceritakan bahawa selepas hari itu, Farah tidak menghubunginya lagi, sehinggalah dia mendengar berita di media sosial tentang kes ngeri di Kuantan, dia hampir rebah sepenuhnya. Bila saya dapat tahu dia meninggal, saya rasa macam nak gila. Saya nak serah diri, tapi takut orang pikir saya pembunuhnya. Saya tak ada niat jahat, saya bersumpah. Keterangan Iskandar membuatkan seluruh pasukan penyiasat terdiam. Semua data teknikal dari bahagian forensik juga sepadan sepenuhnya dengan apa yang dikatakannya. Video itu asli, tiada tanda-tanda suntingan. Masa rekaman dikenal pasti pada 3 hari sebelum perkawinan. Sudut rekaman yang rendah dan sengit menunjukkan kemungkinan ia direkam secara curi menggunakan telepon yang diletakkan di dalam bilik hotel. Dari situ, pasukan petugas membuat kesimpulan bahwa Iskandar bukan orang yang menyebarkan video itu. Dia hanya dipergunakan satu mata rantai dalam rancangan yang motifnya masih belum jelas. Walau bagaimanapun, keterangan Iskandar membuka satu maklumat penting yang lain. Saya teringat, masa jumpa Farah, saya nampak seorang perempuan pelik duduk di meja belakang kami di kafe. Mula-mula saya tak perasan, tapi bila fikir balik, saya nampak dia banyak kali pandang Farah. Bila kami beredar, dia pun bangun dan ikut dari belakang. Butiran itu segera dicatat oleh para penyiasat, kerana ia mungkin petunjuk pertama mengenai orang yang merakam video itu secara curi. Menjelang akhir sesi soal siasat, Iskandar Syah menundukkan kepalanya, kedua-dua tangannya digenggam erat, suaranya serak. Saya bersalah. Kalau hari itu saya tak setuju berjumpa, mungkin Farah takkan mati. Saya bukan pembunuhnya, tapi saya turut menyumbang kepada pemergiannya dari dunia ini.
Dalam catatan akhir sesi, penyiasat menulis, subjek bekerja sama, keterangan berasas, tiada tanda-tanda penipuan. Perlu siasat identiti wanita mencurigakan yang muncul di kafe seperti yang disebut oleh Iskandar. Dan butiran kecil itulah, seorang wanita misteri yang sentiasa memerhatikan pengantin perempuan dan bekas kekasihnya, telah membuka satu arah siasatan yang baru, satu arah yang membawa pasukan petugas lebih dekat kepada dalang di sebalik tragedi di majelis perkawinan itu. Selepas mengumpul keterangan penuh daripada Iskandar Shah, pasukan petugas khas segera beralih arah siasatan ke bahagian teknikal digital, tempat tersembunyi petunjuk yang boleh mendedahkan keseluruhan kes. Kerana jika apa yang dikatakan Iskandar benar, maka ada pihak ketiga yang telah merakam, menyunting atau menghantar video itu kepada Amirul dengan tujuan mensabotaj perkawinan, dan hanya jejak digital yang boleh menunjukkan siapa orang itu. Di unit jenayah cyber, pasukan juruteknik mula menyahkut sumber email yang diterima oleh Amirul. Menurut data yang diperoleh dari komputer riba Amirul, email itu dihantar pada jam 21.47, 24 Oktober 2024, iaitu kurang 12 jam sebelum majlis perkahwinan. Alamat pengirim adalah akaun Gmail yang tidak dikenali tanpa maklumat pengguna sebenar dengan nama paparan kebenaran sentiasa wujud. Para pakar menjejaki lapisan keselamatan satu persatu, menganalisis pengepala email untuk mengenal pasti alamat IP asal. Selepas lebih 2 jam, mereka mendapati email itu dihantar dari sebuah komputer awam yang menggunakan rangkaian Wi-Fi di sebuah kafe cyber di Jalan Teluk Sisek, Kuantan. Ini adalah petunjuk yang sangat penting kerana sesiapa yang menghantar email itu pasti berada di lokasi tersebut pada waktu yang spesifik. SAC Rahman segera mengeluarkan arahan untuk mendapatkan rekaman CCTV kafe tersebut dan menghantar satu pasukan risikan untuk pengesahan. Apabila meneliti rakaman antara jam 21.30 hingga 22.00 pada hari yang sama, mereka menemui satu imej yang membuatkan seluruh pasukan terhenti. Seorang wanita memakai topi, pelitup muka, dan jaket labuh berwarna kuning air masuk ke kafe dan memilih sebuah komputer di sudut terpencil, komputer yang sama dengan alamat IP yang sepadan dengan email yang dihantar. Dia duduk selama kira-kira 15 menit, menaip sesuatu dengan pantas, dan beredar sejurus lepas menghantar email. Tindakan wanita misteri itu sangat sepadan dengan masa Amirul menerima email. Serentak dengan pengesanan email, pasukan teknikal forensik menjalankan analisis data dalam pemacu USB, barang bukti yang dirampas di pusat majlis perkawinan. Hasilnya menunjukkan fail video itu tiada sebarang tanda suntingan, pemotongan atau penambahan audio. Ini bermakna klip itu asli. Metadata masa rakaman mengesahkan ia dirakam pada malam 22 Oktober 2024 di sebuah hotel di Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, sepadan sepenuhnya dengan keterangan Iskandar Shah. Ini mengukuhkan lagi hipotesis bahawa ada seseorang yang telah mengintip Farah dan Iskandar sepanjang pertemuan mereka, kemudian merakam keseluruhan kejadian secara rahsia. Orang itu mungkin telah memasang kamera tersembunyi di dalam bilik atau menggunakan telepon untuk merekam dari tempat tersembunyi, kemudian menunggu masa yang tepat untuk melepaskan bom yang menghancurkan majelis perkawinan itu. Tidak berhenti di situ, pasukan teknikal juga meneliti semua jejak media sosial mangsa dan individu yang berkaitan. Mereka mendapati dalam senarai rakan Farah terdapat satu akaun wanita bernama Diana Rosli yang pernah belajar di universiti yang sama dengan Farah dan Iskandar. Dalam beberapa hantaran lama, Diana sering meninggalkan komen samar seperti sesetengah orang tidak layak mendapat kebahagiaan dan ada perkara yang lebih lama disembunyikan, lebih sakit apabila terbongkar.
Status-status ini muncul hanya beberapa hari sebelum majelis perkawinan, menimbulkan syakwa sangka di kalangan penyiasat. Apabila disiasat lebih lanjut, mereka mendapati alamat IP yang pernah digunakan untuk mengakses akun media sosial Diana sepadan dengan alamat IP di kafe siber Jalan Teluk Sisek. Tempat email tanpa nama itu dihantar kepada Amirul. Semua jejak mula menuju ke satu titik. Pada malam 28 Oktober 2024, laporan gabungan dari Unit Jenayah Siber dihantarkan kepada pasukan tugas khas. Pengirim email tanpa nama dan penyebar video adalah seorang wanita, diakses dari IP awam di kafe siber di Jalan Teluk Sisek. Pada masa yang sama, IP ini pernah digunakan untuk log masuk ke akaun media sosial Diana Rosli, cadangan untuk memanggil subjek bagi siasatan. Sebaik sahaja menerima laporan itu, SEC Rahman termenung lama. Nama Diana Rosli tidak asing. Dia adalah rakan lama kedua-dua mangsa, Farah, dan bekas kekasihnya, Iskandar. Satu hubungan silang yang kelihatan tidak berbahaya, kini menjadi pusat syakwa sangka. Beliau berkata perlahan kepada pegawainya, "Di sebalik tragedi cinta ini, nampaknya ada satu lagi hati yang terbakar karena cemburu dan dendam." Dari sini, arah siasatan secara rasmi beralih ke laluan yang baru. Jika telahan pasukan petugas khas betul, maka kes pembunuhan di majelis perkahwinan ini bukan sahaja tragedi cinta yang dikhianati, tetapi satu drama yang dirancang dengan teliti. Di mana setiap orang, termasuk pembunuhnya, adalah mangsa kepada cemburu buta, dan dalang di sebalik segalanya hampir terbongkar. Sejurus selepas keputusan dari unit jenayah cyber diterima, pasukan petugas khas KJ2510 secara resmi mengenal pasti satu nama utama dalam senarai suspek. Diana Rosli, 27 tahun, rakan seuniversiti dengan mangsa Farah Adila dan Iskandar Shah. Menurut rekod, Diana adalah seorang pekerja pejabat yang tinggal bersendirian di kawasan perumahan Galing, Kuantan. Dia tiada rekod jenayah lampau, hidup menyendiri, dan kurang bersosial. Tetapi apa yang menarik perhatian penyiasat ialah semua hubungan Diana berkisar di sekeliling Farah dan Iskandar. Mereka bertiga pernah menjadi kawan baik semasa di universiti. Menurut rakan sekelas lama, Diana pernah menaruh perasaan secara senyap terhadap Iskandar, tetapi tidak pernah dibalas. Pagi 29 Oktober 2024, satu pasukan dihantar untuk menjemput Diana bagi membantu siasatan. Apabila dimaklumkan dia dipanggil, dia kelihatan agak tenang, tidak panik, tidak menolak, hanya bertanya perlahan, "Adakah encik semua nak tanya tentang Farah?" Di bilik soal siasat, Diana kelihatan kemas, wajahnya baik. Sukar untuk sesiapa menyangka dia mungkin terlibat dalam kes yang menggegarkan seluruh negeri ini. Pada mulanya, dia menafikan semua tuduhan, mengatakan pada hari kejadian dia hanya mendengar berita melalui media sosial, tidak tahu menahu tentang email atau video. Tetapi, apabila penyiasat meletakkan gambar dari CCTV kafe siber di Jalan Teluk Sisek di hadapannya yang menunjukkan dengan jelas waktu 21.47 pada 24 Oktober masa email itu dihantar, riak wajah Diana mula berubah. Dia diam lama sebelum berkata perlahan dengan suara bergetar, "Saya cuma nak hentikan perkahwinan tu. Saya tak sangka akan jadi macam ni." Selepas beberapa jam disoal siasat, akhirnya Diana Rosli menunduk dan mengakui segalanya. Kisah yang diceritakannya membuatkan seluruh bilik soal siasat terdiam, antara kasihan dan ngeri. Diana menceritakan, sejak zaman universiti, dia telah mencintai Iskandar secara senyap. Dia sentiasa berada di sisinya, membantu, menunggu, tetapi akhirnya hanya mendapat berita Iskandar secara terbuka bercinta dengan Farah Adila
kawan baiknya sendiri. Saya pernah coba lupakan, tapi bila tengok mereka bahagia, saya sakit. Saya fikir dengan masa saya akan dapat atasi. Tapi tidak, bila mereka berpisah, saya gembira secara diam-diam. Ingatkan Iskandar akan kembali pada saya. Tapi Iskandar langsung tak pandang saya. Kemudian, dia mendengar berita Farah akan berkahwin dengan orang lain. Saya tak tahan. Dia ada segalanya, cinta, kerja, kebahagiaan, sedangkan saya tak ada apa-apa. Dalam cemburu buta, Diana mula mengintip Farah. Dia mendapati Farah sering menghubungi Iskandar semula semasa persiapan perkawinan. Pada 22 Oktober, Diana mengekori Farah dari kafe ke hotel dan dialah yang secara senyap meletakkan telepon untuk merakam keseluruhan adegan mereka berdua bersama. Saya tak berniat nak bunuh sesiapa. Saya cuma nak tunjukkan pada Iskandar yang Farah tak layak untuknya dan supaya Amirul tahu kebenarannya sebelum kahwin. Saya fikir kalau perkahwinan itu batal, semuanya akan selesai. Saya tak sangka. Suara Diana tersekat-sekat, air mata mengalir. Tetapi di hadapannya, penyiasat tetap mencatat keterangannya dengan tenang. Kerana walau apapun alasannya, tindakannya secara langsung telah membawa kepada satu kematian yang sia-sia. Menurut keterangannya, pada malam 24 Oktober, Diana menyalin video yang dirakamnya ke dalam pemacu USB, kemudian pergi ke kafe siber di Jalan Teluk Sisek, tempat yang pernah digunakannya sebelum ini, untuk menghantar email tanpa nama kepada Amirul Hakim. Dia menggunakan akaun Gmail baru yang dinamakan Kebenaran Sentiasa Wujud. Menaik pesanan ringkas, awak berhak tahu perkara ini sebelum ditipu. Kemudian, dia melampirkan video itu, menghantarnya dan memadam semua sejarah pelayaran sebelum beredar. Semuanya berlaku dalam masa 15 menit. Diana berkata, "Saya ingatkan dia hanya akan batalkan perkawinan. Saya tak sangka dia akan bunuh Farah." Kata-kata itu membuatkan bilik itu sepi. Karena, walaupun tidak bertindak secara langsung, Diana adalah orang yang telah memutar-belitkan segalanya, menjadikan tragedi itu tidak dapat dielakkan. Apabila menandatangani kenyataan, Diana memandang ke bawah, tangannya menggeletar. Saya tak sangka saya akan jadi penjenayah sebegini. Saya cuma nak dapatkan semula orang yang saya cinta, tapi akhirnya saya hancurkan 3 kehidupan. ASP Khalid bertanya perlahan, kalau boleh undur masa, awak akan buat perkara lain? Dia mengangkat kepala, matanya berlinangan air mata. Tiada siapa cukup kuat untuk berhenti bila cemburu membakar hati. Cuma, kalaulah saya faham, cinta tak boleh dimiliki dengan cara menghancurkan kebahagiaan orang lain. Kata-kata itu membuatkan seluruh bilik senyap. Kes ini kini jelas, dalang tersembunyi telah terdedah. Tetapi ironinya, dia juga adalah mangsa kepada cemburu dan sifat pentingkan diri sendiri. Diana ditahan, didakwa atas kesalahan mengaibkan dan menceroboh privasi orang lain, dan direman untuk siasatan lanjut. Malam itu, di Ibu Pejabat Polis, apabila pasukan tugas khas melengkapkan laporan, SAC Rahman bin Hashim duduk termenung melihat fail tebal di atas mejanya. Satu kas telah ditutup, tetapi di sebaliknya terdapat 3 kehidupan yang hancur. Seorang gadis mati pada hari perkawinannya, seorang lelaki kehilangan masa depan, dan seorang dalang tersembunyi menjerumuskan dirinya ke dalam penjara. Dalam cinta, kadang-kadang orang luar yang menjadi punca tragedi yang paling dalam. 3 hari kemudian, selepas Diana Rosli mengaku bersalah, pasukan petugas khas KJ 2510 secara rasmi mengadakan sesi lakonan semula di pusat majelis perkahwinan di Raja, tempat tragedi itu berlaku. Pagi itu, pusat tersebut dikepung sepenuhnya, hanya dihadiri oleh pihak berkuasa, saksi, dan wakil pejabat pendakwaan. Di bawah cahaya suram dewan yang luas,
Sinaran matahari yang menembusi tingkap kaca memantul di lantai yang sejuk, menjadikan suasana semakin suram. Kerusi, meja, reben putih, dan jambangan bunga lama diletakkan semula di kedudukan asal, seolah-olah masa diputar kembali ke tengah hari 25 Oktober saat senyuman pengantin perempuan belum sempat pudar. Dibawa ke lokasi kejadian diiringi polis, Amirul Hakim berjalan perlahan. Dia tidak lagi kelihatan ganas, hanya pandangan kosong dan wajah yang cengkung. Atas permintaan pihak berkuasa, Amirul melakonkan semula keseluruhan kejadian mengikut urutan yang betul. Dari saat memegang mikrofon untuk mengucapkan terima kasih kepada tetamu, hingga meminta izin untuk menayangkan video kenangan yang sebenarnya adalah klip video curang itu. Kemudian saat dia termenung melihat skrin, tangannya menggenggam botol arak, dan akhirnya hentaman maut yang menamatkan riwayat istri yang baru dinikahinya. Setiap tindakan dilakonkan semula dengan jelas, tepat, sehingga menakutkan. Apabila tiba di babak menghayunkan tangan, Amirul berhenti, matanya merah. Saya tak ingat apa yang saya fikir masa itu. Saya cuma tahu saya dah hilang segalanya. Kata-kata itu bergema di dewan yang sunyi. Seluruh pasukan penyiasat berdiri diam, tiada siapa berkata apa-apa. Selepas selesai lakonan semula, pasukan teknikal forensik menjalankan perbandingan semua barang bukti yang dikumpul dengan hasil lakonan semula. Laporan analisis mengesahkan leher botol arak yang pecah mempunyai cap jari yang sepadan sepenuhnya dengan milik Amirul Hakim. Pemacu USB hitam yang mengandungi video itu dihantar dari komputer yang digunakan oleh Diana Rosli. Pengekstrakan data menunjukkan terdapat aktiviti menyalin dan menghantar email tanpa nama tepat pada jam 21.47, 24 Oktober. Sistem projektor dan komputer di pusat majlis tidak diceroboh dari luar. Video itu ditayangkan atas arahan orang dari dalam majlis. Semuanya sepadan dengan keterangan setiap individu, tiada lagi sebarang percanggahan. Pasukan petugas khas membuat kesimpulan. Motif utama Amirul Hakim melakukan jenayah adalah kerana provokasi melampau selepas menonton video pengkhianatan yang dihantar oleh Diana Rusli, rakan lama mangsa. Kes ini secara rasmi ditutup dari segi siasatan. Pada hari-hari terakhir Oktober, fail setebal lebih 400 muka surat dilengkapkan, mengandungi semua transkrip keterangan, barang bukti, gambar, dan laporan forensik, teknikal digital, serta psikologi jenayah. Berdasarkan itu, pihak berkuasa mendapati Amirul Hakim bersalah atas jenayah membunuh dengan perbuatan bersifat kejam dilakukan secara terbuka di hadapan orang ramai menyebabkan akibat yang amat serius. Diana Rosli didapati bersalah atas jenayah mengaibkan dan menceroboh privasi pribadi yang secara tidak langsung membawa kepada kematian. Iskandar Shah tidak didakwa kerana tidak mengetahui tentang rakaman dan penyebaran video itu. Apabila fail itu lengkap, SAC Rahman bin Hasim menandatangani muka surat terakhir, matanya termenung. Kes ini bukan sahaja pengajaran tentang undang-undang, tetapi juga amaran tentang cemburu dan dendam. Ada saatnya manusia hilang pertimbangan dan hilang segalanya dalam hidup. Sebelum menyerahkan fail kepada pejabat pendakwaan, pasukan petugas khas kembali ke pusat majlis perkahwinan sekali lagi. Tempat yang pernah menjadi dewan gah, kini hanya tinggal tompokan pudar di lantai, reben sutra putih yang kusam, dan chandelier yang masih tergantung sengit selepas kekecoan itu. Seorang pegawai muda dalam pasukan berkata perlahan, "Kalau tak tahu cerita, pasti tak ada siapa sangka tempat ini pernah menjadi lokasi kes pembunuhan yang ngeri." Sak Rahman menjawab dengan nada perlahan, "Jenayah kadang-kadang tidak bermula dengan dendam, tetapi hanya dari pandangan cemburu yang terlalu lama diabaikan."
Kata-kata itu seolah-olah menutup keseluruhan siasatan, satu kes yang penuh liku di mana setiap orang adalah serpihan cinta yang terperangkap dalam lingkaran kesilapan tanpa jalan keluar. Sesi lakonan semula berakhir pada jam 5 petang. Apabila cahaya matahari terakhir memudar di tingkap kaca, pasukan penyiasat meninggalkan pusat majlis perkawinan. Pintu besar ditutup, membawa bersama keluhan berat. Kes telah diselesaikan, tetapi kenangan ngerinya akan kekal selamanya. Seketika cemburu telah menjadi hukuman seumur hidup untuk 3 insan. Pada 18 Mei 2025, Mahkamah Tinggi Kuantan, Pahang, membuka perbicaraan kes pembunuhan yang berlaku di pusat majlis perkawinan di Raja. Kes yang pernah menggemparkan negara. Sejak awal pagi, ratusan orang awam telah berkumpul di luar pagar mahkamah. Semua orang mau menyaksikan sendiri kesudahan kes tragis itu, di mana sebuah majlis perkawinan yang sepatutnya penuh dengan gelak tawa bertukar menjadi upacara pengebumian yang penuh air mata. Di dalam bilik mahkamah, Amirul Hakim, tertuduh, dibawa masuk dengan wajah lesu, pandangan matanya kosong. Bukan lagi jejaka segak dalam sut pengantin seperti dahulu. Di hadapan semua orang, kini adalah seorang lelaki yang rebah dalam tragedi yang diciptakannya sendiri. Apabila hakim bertanya tentang perbuatannya, Amirul tidak mengelak. Dia menunduk, suaranya serak. Saya tahu saya bersalah, tetapi saya juga mangsa pengkhianatan dan konspirasi keji. Saya tidak memberi alasan, hanya berharap untuk dihukum mati, untuk menebus segalanya dan membebaskan semua orang. Di bawah, ibu bapa mangsa, Farah Adila, duduk diam, air mata tidak berhenti mengalir. Mereka pernah menganggap Amirul seperti anak sendiri, pernah gembira melihat anak perempuan mereka menemui suami yang baik. Tidak disangka, dialah yang meragut nyawa anak mereka pada hari perkawinannya. Suasana perbicaraan begitu berat, tiada siapa yang mahu berdebat lagi, karena dalam kes ini yang bersalah juga adalah yang patut dikasihani. Apabila diberi peluang untuk kata-kata terakhir, Amirul berpaling ke arah ibu bapa kedua-dua belah pihak, menunduk dalam-dalam. Ayah, ibu, saya minta maaf kerana tak dapat tunaikan janji. Saya dah malukan kedua-dua keluarga. Saya cuma harap semua orang jangan berdendam lagi. Semuanya sudah berakhir. Esakan kedengaran dari barisan belakang. Di sebelahnya, Diana Rosli, orang yang menghantar video durjana itu, duduk di kandang tertuduh kedua. Dia menangis sehingga tidak dapat berkata-kata. Saya tak sangka, hanya karena cemburu, saya menyebabkan seorang mati, 2 orang masuk penjara. Saya patut dihukum. Seluruh dewan senyap. Tidak pernah ada satu kes yang membuatkan orang ramai merasa semua individu di dalamnya adalah mangsa kepada emosi mereka sendiri. Setelah meneliti keseluruhan fail, keterangan, dan perkembangan di mahkamah, panel hakim menjatuhkan hukuman. Amirul Hakim didapati bersalah membunuh dengan keadaan memberatkan, yaitu perbuatan bersifat kejam dilakukan secara terbuka di tempat awam dengan hukuman mati. Diana Rosli didapati bersalah atas jenayah mengaibkan dan menceroboh privasi pribadi yang menyebabkan akibat yang amat serius dengan hukuman penjara 7 tahun. Apabila hukuman dibacakan, Amirul memejamkan mata, bibirnya terkumat kamit. Terima kasih, akhirnya semuanya berakhir. Manakala Diana, dia rebah, bahunya bergegar, air mata membasahi kertas keterangannya. Tiada siapa di antara mereka yang menang, tiada siapa yang bahagia, hanya tinggal kehilangan yang tidak dapat diperbaiki. Selepas perbicaraan selesai, imej 3 keluarga meninggalkan perkarangan mahkamah dalam diam telah membuatkan ramai yang menyaksikan
tidak dapat menahan air mata. Ibu bapa Farah membawa gambar potret anak perempuan mereka berjalan senyap melalui orang ramai. Ibu bapa Amirul dengan wajah cengkung memandang ke bawah tanpa sepatah kata. Manakala ibu bapa Diana, pasangan tua dari kampung, menangis kerana malu dan kasihan akan anak mereka. Sebuah kisah cinta yang bermula dengan janji untuk bersama selamanya, kini berakhir dengan hukuman mati, penjara, dan sebuah kubur yang sejuk. SAC Rahman bin Hashim yang mengetuai siasatan kes itu berkongsi selepas perbicaraan. Ada kes yang memaksa kami menjejaki setiap petunjuk, tetapi ada juga kes yang membuatkan kami berfikir tentang hati manusia apabila cinta diputar-belitkan oleh sifat pentingkan diri sendiri dan dendam. Kisah ini berakhir, tetapi tragedinya akan terus disebut sebagai peringatan tentang harga yang perlu dibayar untuk cemburu buta. Satu email tanpa nama, satu klip video, 1 detik hilang kawalan sudah cukup untuk meragut 3 nyawa, 3 keluarga, dan begitu banyak air mata. Jika salah seorang daripada mereka berhenti dan bertenang walau sesaat, mungkin segalanya akan berbeza. Cemburu itu tidak salah, tetapi apabila ia menguasai akal, ia akan menjadi pisau yang membunuh orang yang kita sayang dan diri kita sendiri. Setiap kisah jenayah adalah cerminan kehidupan. Dan kes di majlis perkahwinan itu bukan sahaja pengajaran tentang undang-undang, tetapi juga pengajaran tentang cara menjaga kepercayaan, cara memaafkan, dan cara menghadapi luka. Kes ditutup, 3 insan, 3 takdir berakhir dengan air mata. Tetapi gema tragedi ini masih bergema, mengingatkan bahawa tiada siapa yang berhak menghakimi orang lain dengan dendam. Kerana apabila manusia membiarkan emosi memimpin jalan, keadilan kadang-kadang datang terlalu lambat. Satu kes telah ditutup, tetapi pengajaran tentang belas kasihan dan kewarasan akan sentiasa ada. Hai semua, korang telah tonton dari mana tu? Cuba komen sikit di bawah. Apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Saya harap korang suka ya. Apa-apa pun, saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton sentiasa sehat, selamat dan berada dalam lindungan Tuhan. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kalau ada sesiapa di antara korang yang ada kisah atau pengalaman menarik untuk dikongsikan, jangan segan-segan untuk tulis di ruangan komen di bawah. Jom kita sama-sama berkongsi cerita.